السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Malam ni kita akan membicarakan apakah pelajaran buat kita semua daripada episod yang berlaku kepada Gaza. Apa yang berlaku kepada Gaza ataupun Gaza? Apakah kita sebagai seorang Islam yang kita boleh ambil pelajaran sebagai panduan untuk kita semua? Sidang hadirin mukminin, sebenarnya banyak ibrah, banyak bahan untuk kita renung dengan apa ataupun situasi yang berlaku di Gaza. Tapi sebagai bahan renungan untuk kita pada malam ini, saya ambil 4-5 poin sahaja untuk kita sama-sama bincang. Yang pertamanya ialah penyakit yang berlaku kepada orang Islam. Ini kita bercakap secara umum, bukan kata kita tuju kepada Gaza ataupun kita tuju kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini kita tuju semua kita orang Islam. Yang pertama, penyakit yang berlaku kepada orang Islam adalah kelalaian orang Islam berkaitan dengan tuntutan hari akhirat. Ini yang pertama. Kenapa dalam dunia kita hari ini sepatutnya orang Islam semua bersatu? Kita semua orang Islam. Yang kena zalim, yang kena bunuh ni adalah saudara kita di Gaza, di Palestin. Tapi boleh kita bayangkan tuan-tuan sekalian, dalam keadaan orang Islam yang sebegini ramai, tetapi orang Islam tak boleh buat apa-apa pun untuk halang pembunuhan demi pembunuhan, pengeboman demi pengeboman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Puncanya apa? Nombor satu, kerana orang Islam ni dengan akhirat ni dia terlalu jauh. Dia tak rasa akhirat tu dekat dengan dia. Dia tidak berasa bahawa apa yang dia buat atas dunia ini itu akan jadi bekal untuk dia di hari akhirat. Dia tak jadikan mati syahid itu sebagai cita-cita utama. Ini nombor satu. Yang kedua,
Kenapa peristiwa ini berlaku dalam keadaan kita orang Islam gagal untuk buat apa-apa? Yang kedua, kerana kita terpedaya dengan tipu helah musuh. Kita tunduk kepada apa yang kita anggap sebagai musuh ni maju. Kita terlalu bergantung kepada dia. Sebagaimana setengah-setengah negara Arab yang rasa terhutang budi. Sebab Baratlah yang telah explore minyak dan sebagainya, maka apa yang Barat inginkan, maka mereka turuti. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, orang Islam ni tuan-tuan sekalian, mereka terpedaya kan dengan ungkapan-ungkapan setengah-setengah tokoh, sehingga menyebabkan mereka ini mempunyai kefahaman yang mengelirukan dan tidak menguntungkan Islam. Biasalah di kalangan kita ni, kita ada tokoh-tokoh kita yang kita kagum, figura-figura tertentu. Kita dengar ucapan dia, kita tengok, kita baca tulisan dia, kita hayati pendapat dia, menyebabkan kita terpaut dengan apa yang dia ungkapkan. Sedangkan apa yang dia ungkapkan itu adalah menyalahi ajaran Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, faktor perpecahan sesama orang Islam. Orang Islam ni dia tak boleh bersatu. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya ialah orang Islam, bila dia terlibat dengan peperangan, dia tidak mempunyai persiapan sebagaimana yang diperintahkan oleh Quran. Dia tak ada persiapan. Perang ni tuan-tuan, bila nama perang, kita kena well prepared. Kita kena bersedia. Apa persediaan kita? Ini yang kita akan bicarakan pada malam ni. Sidang hadirin mukminin. Dalam keadaan kita orang Islam ni membentuk 1/5 daripada penghuni ataupun manusia yang ada atas dunia. Maksudnya dari segi bilangan, kita sangat ramai. Kalau kita kerah semua orang Islam bantu Palestin, dari segi populasi kita menang. Tapi kenapa kita kalah? Kita nak cari punca kepada masalah dan kita nak banding dengan sejarah lampau, khususnya bagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang dahulu kala boleh jatuh. Kita bercakap tentang Uthmaniyah dan sebagainya, macam mana kerajaan yang besar yang memerintah dunia tapi jatuh. Semua ni tuan-tuan, dia ada persamaan. Untuk kita pelajari pada malam ni. Baik. Apa janji Allah kepada kita orang Islam? Janji Allah Ta'ala ada di mana tuan-tuan? Kita boleh cari dalam surah An-Nur ayat 55. Janji Allah kepada kita. Apa janji Allah? Allah Ta'ala kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, dan Allah telah berjanji. Wa'adallah. Allah Ta'ala telah berjanji. Kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Siapa dia orang beriman? Kita semua. Tuan-tuan semua dan saya. Kita semua orang yang beriman. Di antara kamu dan mengerjakan amal soleh. Allah Ta'ala janji kepada siapa? Orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Apa janji Allah? Dia sungguh-sungguh, Allah Ta'ala sungguh-sungguh akan menjadikan orang yang beriman dan orang yang beramal saleh berkuasa di bumi. Itu janji Allah. Tapi kita tengok di Palestin, kita tidak berkuasa. Kita tidak mampu memerintah manusia supaya mengumpulkan kekuatan lawan musuh. Jadi apa yang berlaku sebenarnya?
Janji Allah, dia akan jadikan kita. Siapa dia kita? Orang beriman dan orang yang beramal soleh untuk memerintah, mentadbir dunia ini. Sebagaimana dia telah menjadikan manusia sebelum mereka sebagai pemerintah. Mana sebelum kita ni, Allah Ta'ala dah jadikan manusia lain sebagai pemerintah. Macam itulah Allah Ta'ala nak jadikan kita sebagai penguasa atas muka bumi Allah. Dan dia, yakni Allah, akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Agama apa yang Allah Ta'ala nak teguhkan selain daripada agama Islam? Tak ada, Islam je agama yang Allah Ta'ala reda. Dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Asalnya kita ni berada dalam ketakutan, tapi Allah dengan kuasa dia dan kehendak dia, dia boleh jadi keamanan. Dia boleh bagi keamanan kepada kita. Tapi kenapa kita tidak aman sekarang ni? Allah Ta'ala kata, mereka tetap menyembah aku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang kafir sesudah janji itu, masih lagi kekal dengan kekafiran selepas janji Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Itu janji Allah. Jadi kalau itu janji Allah, kenapa kita tak mampu nak stop kezaliman yang dilakukan oleh Zionis terhadap orang Islam di Palestin? Kenapa kita orang Islam ni hanya mampu berdemonstrasi? Tu pun tengoklah juga, kalau program kat sekolah nanti ada orang bantah. Ini pun masalah juga. Mana kita ni tuan-tuan, takut itu, takut ini. Jadi apa masalah dia? Maka ini adalah contoh bagaimana lemahnya orang Islam. Jadi apa yang berlaku sehingga menyebabkan kita menjadi sebegitu lemah, sedangkan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, kitalah yang akan memerintah muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita apa dia cerita. Antaranya ialah surah Baqarah ayat 105. Allah Ta'ala kata, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Allah Ta'ala bagi tahu orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Antara cabaran yang pertama kepada kita apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi tahu di kalangan puak musyrik, di kalangan ahli kitab, orang-orang kafir ini, mereka takkan duduk diam jikalau kita orang Islam mendapat kebaikan. Maka mereka akan menyusun agenda bagaimana untuk menjauhkan orang Islam daripada kebaikan. Kita tengok tuan-tuan sekalian, sekarang ni bila sebut Zionis, siapa dia Zionis? Kita orang Islam ramai, walaupun tidak semua, tapi ramai kata bila sebut Zionis, Yahudi. Bila sebut Zionis, Yahudi. Tapi tuan-tuan kena tahu, Quran dia sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bukan Yahudi saja, ada satu lagi, Nasara, Kristian. Dalam Zionis ni tuan-tuan, ada Yahudi sahaja ke? Ada Kristian. Kita kata Amerika, kita tengok pemimpin Amerika, politician mereka Kristian. Mereka pergi ke sinagog, mereka tak pergi ke church. Mereka tidak pergi ke katedral. Mereka Yahudi. Yang politician ini hak ramainya Kristian. Mereka tak pergi sinagog, mereka pergi ke church, pergi ke katedral. Mereka ni Kristian. Hak ni yang ni Yahudi, yang ni Kristian. Macam mana pula Yahudi dengan Kristian ni tiba-tiba boleh bekerja sama? Jawapan dia tuan-tuan,
di dalam Zionist movement itu, dalam gerakan Zionis itu, dia ada dua. Dan dua ini bergabung membentuk kekuatan, menjadikan mereka sebagai gerakan Zionis. Satu yang ramai orang kita tahu, iaitu Yahudi. Kita kata Yahudi, mereka menyertai gerakan Zionis. Satu lagi yang dipanggil sebagai gerakan Kristian Zionis. Maknanya Zionis ni dia ada dua. Satu Yahudi, satu lagi Kristian. Baik. Yahudi kita tahu dah. Kita dah cerita banyak kali, Yahudi ni macam mana dia boleh jadi Zionis. Sekarang, macam mana pula Kristian dia boleh bagi pertolongan kepada Yahudi dalam gerakan Zionis? Kenapa Kristian juga jadi Zionis? Apa kepentingan mereka sehingga mereka menyertai dan menjadi salah satu daripada kekuatan Zionis dalam dunia hari ini? Ini yang kita perlu tahu. Baik, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku ialah bagaimana penyokong-penyokong dan aktivis Zionis ini, mereka ni terdiri daripada pelbagai lapisan golongan. Daripada golongan profesional, golongan elit, orang milioner, bilioner dan sebagainya, sampai kepada golongan bawahan yang kata Zionis di kalangan Kristian. Dia Kristian tapi dia Zionis. Bukan saja golongan elit, semua daripada atas tu elit, golongan bangsawan sampai ke bawah yang jadi buruh, kuli, jadi cleaner dan sebagainya. Semua tu. Soalnya kenapa? Ini yang kita orang Islam kena tahu. Baik. Kerana di antara Yahudi Zionis dengan Kristian Zionis dia ada persamaan. Dia ada persamaan. Persamaan dia apa, tuan-tuan? Iaitu the restoration of the Jews to Palestine, untuk mengembalikan Yahudi ke Palestin. Yahudi kita tahu dia nak Palestin, tapi kenapa Kristian juga dia berjuang supaya orang Yahudi ni akan kembali ke Palestin? Yahudi ya, sebab dia nak balik Palestin, tapi kenapa Kristian juga dia berusaha untuk mengembalikan Yahudi ke Palestin? Sebab tu bila kita tengok di PBB, antara halangan utama negara-negara Islam untuk membuat sesuatu keputusan menentang Israel, antaranya ialah negara-negara Eropah dan beberapa negara yang tertentu yang menunjukkan mereka ni secara terang-terangan mereka sokong Israel, iaitu usaha yang dipanggil sebagai the restoration of the Jews to Palestine, dan juga the establishment of the Jewish state. Dia nak kembalikan orang Yahudi ke Palestin dan nak jadikan Palestin sebagai sebuah negara Yahudi yang dinamakan sebagai Israel. Sebab apa, tuan-tuan? Sebabnya ialah gerakan Kristian Zionis ini, mereka ini motivated by apa yang dipanggil sebagai a biblical faith berkenaan dengan Al-Masih. Dalam Bible yang menjadi kitab suci mereka, memang dalam kitab suci mereka ada ayat-ayat yang menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Macam kita orang Islam, ada ayat Quran, ada hadis. Bila kita baca Quran, kita baca hadis, ada message berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, antaranya yang termasuk benda yang fil mustaqbal, benda yang akan datang. Antaranya apa dia? Alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Maka benda yang sama, tuan-tuan, dia ada dalam Bible dia. Dan apa dia? Iaitu the belief that a Jewish commonwealth in the land of Israel was a necessary stage in the preparation of the way for the return of Jesus to earth. Itu sebab Kristian jadi Zionis. Sebab mereka mengatakan bahawa mereka ini percaya bahawa akan ada satu negara yang merdeka milik orang Yahudi di bumi Israel sebagai suatu persediaan bagi menunggu kedatangan Jesus.
Mana orang Kristian, dia tunggu Jesus. Dan antara tanda-tanda kedatangan Jesus, antaranya ialah sejauh mana mereka bersedia untuk menegakkan satu negara, yang mana negara itu adalah negara Yahudi, dan negara itu dipanggil sebagai Israel. Sebab tu Yahudi dengan Kristian ini, mereka, kalau istilah kita sekarang ni, kita kata joint venture. Mereka bersekali, mereka bekerjasama antara satu sama lain. Kita kata dulu Kristianlah yang bunuh Yahudi. Hari ini Kristian tolong Yahudi membentuk negara Israel, yang kita panggil Christian Zionist. Ini satu faktor yang orang Islam kena faham. Baik. Maka di kalangan orang Kristian Zionis ni tuan-tuan, ada ketikanya mereka lebih bersemangat daripada Yahudi Zionis dalam usaha untuk membentuk sebuah negara Israel. Kita jangan heran dengan sebab inilah, kalau kita tengok nanti antara Yahudi dengan Kristian, ada ketikanya orang Kristian dan pemimpin Kristian lebih bersemangat daripada orang Yahudi untuk membentuk negara Israel, mempertahankan kewujudan negara Israel. Dia lagu tu. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan kedatangan Jesus. Baik. Jadi apabila Yahudi melancarkan gerakan Zionis, golongan Kristian ini antara yang awal menyahut dan juga menawarkan sokongan kepada gerakan Zionis. Jadi dengan sebab tu tuan-tuan, ini antara benda yang menjawab kenapa mereka boleh bergabung. Maknanya Yahudi dan Kristian bergabung dan menentang orang-orang Islam. Kita tidak kata semua Yahudi, kita tak kata semua Kristian. Yang kita maksudkan ini adalah Yahudi Zionis dan Kristian Zionis. Itu yang kita maksudkan. Baik. Jadi ini antara perkara yang perlu dihadapi oleh orang-orang Islam. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, apa kata Syekh? Syekh kata, seandainya orang-orang kafir ini, Syekh kata, seandainya orang kafir ni, Yahudinya, Nasraninya, dan puak-puak musyrik ini, seandainya mereka ni mampu menghalang turunnya hujan supaya tidak turun kepada orang Islam. Kalau Yahudi dan Kristian ni, puak-puak musyrik, mereka mampu halang hujan daripada turun kepada orang Islam, nescaya mereka akan lakukan. Mereka akan buat. Kalau itu yang mereka mampu lakukan. Kenapa? Kerana berdasarkan ayat yang kita baca tadi, surah Baqarah ayat 105, Syekh kata, kerana berdasarkan ayat itu, mereka tidak reda kita akan dapat kebaikan walaupun sedikit. Walaupun sikit. Syekh kata, mereka tidak akan reda. Seandainya mereka mampu menghalang kita daripada memperolehi ilmu yang bermanfaat, nescaya pasti mereka akan melakukannya juga. Ilmu pun kalau boleh, mereka tak mau bagi, tak mau share dengan kita. Perangai buruk ini bukan hanya ada di kalangan ahli kitab dan kaum musyrik yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi perangai ini sentiasa ada pada mereka sepanjang zaman. Sepanjang zaman mereka tak suka orang Islam ni dapat ilmu yang bermanfaat, mereka tak suka orang Islam ni dapat kebaikan, mereka tak suka. Oleh dengan sebab itu, Allah Ta'ala dalam ayat yang kita baca tadi, dia guna fi'lul mudhari', present tense, ma yawaddul ladzina kafaru. Allah Ta'ala guna present tense, fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' dengan maksudnya perangai ni dia berterusan. Bukan dulu saja, dia berterusan perangai ni. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, maka kita orang-orang Islam berhadapan dengan masalah-masalah tadi. Baik. Hadis yang kita pernah belajar sebelum ini tuan-tuan sekalian, iaitu berkenaan dengan apa yang Nabi sebut
iaitu bagaimana penyakit wahan yang menimpa kepada jiwa orang-orang Islam. Yang mana Nabi cerita penyakit ni macam mana dia berlaku. Nabi kata tidak lama lagi umat-umat lain akan saling menyeru. Mereka ni akan mengerumuni kita. Seperti mana orang yang nak makan, dia mengerumuni makanan dan saling memanggil sesama mereka, pakak panggil. Ni, kita mengadap hidangan makanan ni, pakak panggil, jom makan. Macam tu. Akan tiba satu masa Nabi kata kita ni akan dibuat macam makanan yang mana orang pakak keliling. Masing-masing pakak panggil ni ada makanan ni. Cuba kita tengok. Ini yang sedang berlaku kepada orang Islam. Jadi sahabat tanya, apakah kerana jumlah kita ni tak ramai, sedikit? Maka Nabi kata bahkan jumlah kamu pada ketika itu ramai. Akan tetapi kamu ni seperti buih-buih. Kan Allah akan menghilangkan rasa takut di dalam jiwa musuh-musuh kamu. Dia tak heran dengan kita ni. Musuh tak heran dengan kita. Dan pada masa itu kita ditimpa penyakit al-wahan. Dan sahabat tanya, apakah penyakit al-wahan itu? Nabi kata, cintakan dunia dan bencikan kepada kematian. Nabi kata. Jadi ini benda yang berlaku kepada orang Islam. Baik. Macam mana benda macam ni boleh berlaku, tuan-tuan sekalian? Macam mana benda yang macam ni dia boleh berlaku? Dia berlaku ni tuan-tuan, kalau kita nak faham benda ni, kita tengok sejarah lampau. Kita tengok sejarah lampau. Kenapa benda ni berlaku? Sejarah ni dia berulang. Dia berulang. Kalau hari ni ada pengkhianat, kita tengok balik sejarah orang Melayu, memang ada pengkhianat daripada dulu. Kalau hari ni ada orang Melayu sanggup bersubahat dengan penjajah, kita tengok zaman dulu pun memang ada. Bukan kata satu penjajah, berapa kali kita dijajah, itulah yang berlaku. Sejarah ni dia benda yang berulang. Sebab tu kita belajar sejarah untuk dijadikan sebagai panduan, supaya tidak berulang berlaku kepada kita. Tapi realitinya dia tetap berlaku. Contoh, tuan-tuan sekalian, kita tengok benda yang berlaku di Andalus. Tuan-tuan nak faham penyakit orang Islam zaman hari ni dalam masalah Gaza, tuan-tuan tengok bagaimana Andalusia jatuh dan orang Islam pupus di Andalusia. Tuan-tuan boleh tengok. Kenapa ulama mengingatkan bahayanya Gaza sekarang? Kerana Israel dia mahu orang Islam di Gaza keluar dari Gaza, supaya Gaza itu kosong dan mereka dapat ambil alih Gaza. Sedangkan orang Islam dah tak ada bumi, tak ada tanah dah di Palestin. Hampir semua itu dikuasai oleh Yahudi. Sekarang ni mereka target Gaza. Dan mereka mahu supaya negara-negara Islam pujuk penduduk Gaza untuk keluar daripada Gaza atas alasan tentera Yahudi akan menyerang dan memusnahkan Gaza. Ini cerita dia. Andalus. Tuan-tuan tunjuk mana dia orang Islam yang asal Andalus. Hari ini di Spain, orang Islam yang ada di Spain semuanya orang Islam yang imigran. Bukannya orang Islam asal pada zaman keemasan Andalusia. Pupus. Itu yang kata sejarah. Kita kena belajar daripada sejarah. Dan sejarah ni antara tempat yang kita boleh belajar adalah dalam kitab The Muqaddimah ataupun Al-Muqaddimah yang dikarang oleh Imam Ibn Khaldun. Saya pernah cerita banyak kali dalam kuliah. Kitab Al-Muqaddimah Ibn Khaldun ni tuan-tuan menjadi teks pengajian universiti di barat ratusan tahun lamanya. Hebat. Yang kata kitab Al-Muqaddimah, dia lebih kepada sejarah yang diceritakan oleh Ibn Khaldun. Dia cerita macam mana khilafah Islamiyah Andalusia ni boleh jatuh. Ibn Khaldun dia tulis. Dia kata
setiap kerajaan dia ada zaman permulaan. Mula-mula memerintah. Lepas permulaan, dia ada zaman, dia punya peak, kegemilangan dia. Dia punya kemuncak. Lepas tu yang ketiga, dia akan masuk fasa kejatuhan. Dia, kerajaan ni tuan-tuan, dia macam manusia, macam kita. Kita masa dulu tuan-tuan, masa kita budak dulu, kan, kita lemah. Tengok pak menakan kita tu, dia tinggi macam giant. Sekali dah tampak menangis. Masa kita kecil, budak-budak tu takut tengok pak menakan, tengok mak menakan, takut. Sebab kita lemah, kita kecil. Lepas tu kita sampai yang peak kita gitu. Kita jadi remaja, belia. Masa tu kita rasa hebat. Pasal apa? Ayah kita tak larat nak angkat mesin basuh, kita larat. Ayah kita nak angkat tong gas, dia orang tua, kita larat. Sebab kita belia, kita remaja. Lepas tu dia turun balik, betul tak? Turun balik. Macam saya ni dah turun lah. Umur 52, rasa muda lagi. Tapi bila bawa kereta, bila buat kerja nak angkat benda berat, dah tak boleh macam zaman umur 20, 30 dulu. Tak boleh dah. Itu manusia. Kerajaan macam tu. Ibn Khaldun, dia kata kerajaan tu macam tu. Dia ada zaman permulaan, lepas tu dia ada peak dia, zaman kegemilangan dia, dan dia akan tiba zaman kejatuhan. Baik. Maka dia kata itulah yang berlaku kepada khilafah Islamiyah di Andalus, yang tidak terkecuali benda itu juga berlaku kepada Andalusia. Maka dia kata pada era pemerintahan Khalifah Abdul Rahman yang ketiga dan Khalifah Al-Hakam yang kedua, itu adalah zaman permulaan dan menjadi zaman kegemilangan kerajaan khilafah Islamiyah Andalusia. Dan sehinggalah berlakunya zaman perpecahan dan kemudian kejatuhan kerajaan Andalusia pada zaman pemerintahan Khalifah Hisham bin Al-Hakam yang kedua. Sekarang timbul soalan, pasal apa jatuh? Supaya tuan-tuan faham apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di kalangan orang Islam pada hari ini. Tuan-tuan tengok yang berlaku di Andalus, tuan-tuan tengok sekarang. Nombor satu, dia kata apa? Dia kata kerana kerajaan Islam pada masa itu hanya menjadi boneka. Tuan-tuan tengok kerajaan Islam hari ini. Ada tak pemerintah yang jadi boneka kepada Amerika? Yang jadi boneka kepada kuasa besar dunia hak lain? Ada ataupun tidak? Ada. Dia jadi pak turut. Dia tak boleh buat keputusan sendiri untuk maslahah negara dia, untuk kebaikan agama dia. Tapi dia jadi pak turut kepada kuasa besar dunia. Menyebabkan kita orang Islam sepatutnya seia dan sekata dalam masalah Palestin, tapi orang Islam berpecah. Orang Islam berpecah. Pasal apa? Kerana kerajaan yang ada di kalangan negara-negara umat Islam ni, bukan semua, tapi sebahagiannya hanya menjadi kerajaan boneka kepada kuasa besar dunia. Dalam kitab Dirasah fi Hadarah Al-Andalus diceritakan Hajib Abdul Rahman Al-Mansur yang merupakan penasihat nombor 3 kepada Khalifah Hisham bin Al-Hakam yang kedua, telah berjaya mempengaruhi Khalifah Hisham untuk namakan diri dia sendiri sebagai pengganti khalifah. Dia advisor, tapi dia suruh khalifah namakan dia sebagai advisor untuk jadi pengganti khalifah. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa dalam empayar Islam ni, kerajaan Islam ni, berlaku perebutan jawatan. Perebutan jawatan. Tuan-tuan tengok zaman kita hari ni, ada tak berebut? Ada. Bukan saja berebut antara parti politik A dengan parti politik B, tapi dalam parti yang sama, berebut sama sendiri. Hak ni tikam belakang hak ni pejatuh orang ni, dalam parti sendiri. Itu realiti dia. Yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Islam, itulah yang berlaku. Baik. Maka, apa yang berlaku tuan-tuan? Rakyat pergi ke istana.
dan berusaha melucutkan jawatan khalifah. Rakyat akhirnya meluat dengan pemerintah. Meluat, tengok ni berebut, akhirnya rakyat memberontak, gulingkan khalifah. Kita rakyat ni tuan-tuan, kita nak kerajaan, pemerintah ni berkhidmat untuk kita, betul tak? Kita yang bayar gaji dia, tapi kita pula hak susah. Dia hak senang, jadi terbalik. Patutnya kita yang bayar gaji, kita yang senang, dia yang susah. Ni terbalik. Ini yang berlaku di Andalus. Akhirnya rakyat tak boleh terima, maka mereka menggulingkan khalifah. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Hajib Abdul Rahman Al-Mansur balik daripada berjihad di perbatasan, kemudian dia diperdayakan dan dia dibunuh. Ini nak cerita perbalahan. Perbalahan dengan orang kafir ke tuan-tuan? Bukan. Perbalahan sesama sendiri, sesama orang Islam. Itu yang berlaku. Kalau tuan-tuan nak cerita pembunuhan tokoh-tokoh Hamas, tuan-tuan tengok pembunuhan tokoh-tokoh Al-Qassam. Bukan semua itu dilakukan oleh Mossad, maknanya dilakukan oleh orang bukan Islam. Sebahagian daripada pembunuhan itu dilakukan oleh orang Palestin sendiri. Bangsa sendiri, agama yang sama, merekalah yang membunuh sebab bersubahat, dapat arahan daripada Mossad. Itu benda yang berlaku. Maka sejarah menceritakan kepada kita bagaimana perebutan jawatan untuk jadi khalifah di kalangan ahli keluarga di Andalus yang menyebabkan kejatuhan Andalusia. Tuan-tuan tengok kan, di Malaysia pun ada satu imam Palestin, dia jalan kaki nak jadi imam. Dia turun daripada kondo dia jalan kaki nak pergi surau. Apa yang jadi? Dia kena tembak. Tuan-tuan baca siasatan antara yang disyaki selain daripada Mossad itu sendiri, yang melaksanakan arahan itu adalah bangsa Palestin sendiri. Letak tepi yang tu tuan-tuan, ni hak kena culik. Yang kata pakar IT. Siapa yang culik? Orang Melayu. Agama Islam. Pasal apa? Sebab dapat 2,000, 3,000 euro. Itu je harga untuk culik dan melaksanakan kearahan-arahan daripada Zionis. Murah ya tuan-tuan. Tak mahal mana pun. Dapat 2,000, 3,000, berapa ribu euro. Convert dengan duit kita adalah berapa ribu. Tuan-tuan boleh cek. Dapatlah senang sikit. Bukan mewah sangat pun. Itu contoh nak tunjuk kepada tuan-tuan bahawa yang menjadi penghalang kepada kejayaan orang Islam adalah orang Islam sendiri. Orang Melayu kita yang beragama Islam. Kita duk ingat semua orang Melayu akan bersama-sama dengan kita untuk mempertahankan Palestin. Rupa-rupanya tidak. Ada orang Melayu, orang beragama Islam yang sanggup menjadi tali barut musuh. Baik. Selain daripada itu, kenapa jatuhnya Andalus? Kerana khalifah yang zalim, khalifah yang tidak adil, sehingga menyebabkan politik tidak stabil dan rakyat tidak berpuas hati. Lagi, kenapa berlakunya kejatuhan Andalusia? Kerana peperangan yang berlaku sesama tentera-tentera Islam. Sesama orang Islam berperang dan membunuh antara satu sama lain. Dan yang sedihnya tuan-tuan sekalian, bila orang Islam berperang menentang orang Islam, kedua-dua belah pihak meminta pertolongan daripada kerajaan Kristian. Bukan satu pihak, dua-dua pihak sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Dua-dua pihak meminta bantuan daripada kerajaan Kristian. Apa syarat yang dikenakan tuan-tuan sekalian? Iaitu pembebasan tanah yang telah dikuasai oleh orang Islam untuk diserahkan kembali kepada kuasa Kristian. Itu punca kepada kejatuhan Andalusia.
Hari ini sama tak tuan-tuan? Itulah yang berlaku sekarang ni. Baik. Apa lagi faktor? Iaitu taksub kepada bangsa sendiri untuk dijadikan khalifah. Golongan barbar. Contohnya, pada asalnya dia tak berniat untuk menguasai kerajaan Islam Andalus, tapi kemudiannya mereka berusaha untuk melantik khalifah di kalangan bangsa mereka, sehingga mereka meminta pertolongan daripada barbar di Afrika Utara, dan tentera Khalifah Sulaiman bin Al-Hakam yang kedua kebanyakannya daripada tentera barbar. Jadi berlaku perbalahan sesama orang-orang Islam dalam perebutan kuasa. Baik. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, apa yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam iaitu kepimpinan ulama yang mengambil alih pemerintahan, tetapi kepimpinan ulama itu tidak berjaya mengawal perpecahan. Tak berjaya. Di Andalus pada masa itu, para ulama dan cendekiawan itu dia berkumpul. Macam mana nak selesaikan politik yang tidak stabil di bumi Andalus? Andalus ni tuan-tuan, ada satu empayar yang besar, gilang gemilang. Ramai ulama yang dilahirkan melalui institusi pengajian tinggi. Tetapi apa yang berlaku? Politik tidak stabil. Maka ulama-ulama yang ada di bumi Andalus, mereka ini berkumpul dan mereka buat keputusan. Akhirnya mereka buat keputusan melucutkan jawatan khalifah daripada keluarga Bani Umayyah, dan mereka berpendapat tidak ada lagi di kalangan Bani Umayyah yang layak jadi khalifah. Jadi apa yang berlaku? Mereka lantik satu tokoh yang bernama Abu Hazam Jahwar, yang merupakan seorang ulama yang terkenal dari segi wara' dan ilmunya yang tinggi. Tapi kepimpinan dia hanya bertahan 3 tahun. 3 tahun. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita bahawa kalau kita ni tuan-tuan, ulama semata-mata, kita ni wara' semata-mata, alim, tapi dari segi mentadbir kita tak pandai, pun akan menimbulkan masalah. Saya bagi contoh mudah kepada tuan-tuan. Saya bagi contoh mudah. Kalau kita nak dapatkan rawatan, kita nak doktor, kalau boleh doktor ni dia seorang yang amanah, satu orang yang bagus dari segi agama. Tapi bila kita nak kemahiran dia dalam merawat kita, semata-mata dia seorang doktor yang baik, kuat semayang, kuat berzikir, itu tidak menjadi satu ciri penting dari segi kemahiran dia dalam merawat kita. Sebab ada doktor, dia bukan Islam, tapi dia lebih mahir daripada doktor Islam. Jadi ini antara benda yang kita kena ingat, bahawa wara' semata-mata dan ilmu yang tinggi semata-mata tidak menjanjikan kejayaan di dalam pemerintahan. Baik. Kemudian faktor luaran yang berlaku di Andalus, iaitu kerjasama di antara kerajaan-kerajaan Kristian, yang mana kerajaan Islam ni mereka bertempur sesama mereka, dan mereka sanggup mengambil bantuan daripada kerajaan Kristian semata-mata untuk mengalahkan musuh mereka yang juga beragama Islam. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya kekalahan kepada orang Islam. Jadi orang Islam ni akhirnya berbunuhan sesama sendiri, dan menyebabkan orang-orang Kristian dapat mengambil semula Andalus. Tuan-tuan tengok Palestin. Azan dulu ke? Terus azan dulu ke terus? Ha? Ya? Sama sikit. Baik. Apa ni, saya sambung sikit ya tuan-tuan. Baik. Jadi itu antara perkara yang disebut oleh para ulama tentang apa yang berlaku kepada Andalus. Baik. Kemudian isu seterusnya ialah kita ni mudah terpedaya dengan kemajuan musuh. Bila tengok Amerika, oh hebat teknologi dia.
Tengok Israel, hebat teknologi dia, menyebabkan kita terpedaya. Dan ini dipanggil sebagai down mental, inferiority complex, dan semua. Dia ada beberapa istilah. Bila kita tengok dia, kita rasa down, kita rasa kita ni rendah, kita rasa kita ni hina, kita rasa kita ni lemah. Itu antara perkara yang sering berlaku kepada orang Islam, sehingga menyebabkan kita ni mengabdikan diri kita kepada mereka. Saya ada kawan duduk di negara Arab. Kawan saya ni dia ramai aliran sains, habis sekolah ambil kejuruteraan engineering.